kita berjumpa lagi untuk pelajaran kita yang kedua hari ini. Jadi, kita tengok apa pula aktiviti untuk pelajaran kedua. Baiklah, hari ini kamu akan belajar kemahiran mendengar dan bertutur. Di mana hari ini kamu akan menyampaikan maklumat berdasarkan bahan dengan betul. Akan ada bahan dan kamu akan sampaikan maklumat ikut balik pada bahan yang telah diberi. Baiklah, untuk tema kali ini, kita sudah masuk tema yang baru iaitu Negaraku Tercinta. Dalam unit Budaya Kita. Hari ini tajuk kita adalah Pakaian Tradisi. Baiklah murid-murid, cikgu nak kamu tolong bukakan buku teks kamu bahasa Melayu. Buka muka surat 78 dan 79. Dia bersambung Okey, buka buku surat 78, 79. Kamu akan tengok paparan seperti di hadapan ini. Jom kita tengok satu-satu apa yang buku teks ini nak sampaikan kepada kita. Baiklah, kalau kamu buka muka surat 78, 79, paparannya seperti ini. Okey, hari ini tajuk kita tentang pakaian tradisi. Okey, ada dua orang pelajar lelaki, Nizam dengan Jagu. Okey, mereka pergi ke Muzium Pakaian Tradisional dan mereka lihat beberapa pakaian tradisi yang dipamerkan di sini. Okey, kita cuba baca apa Jagu dengan Nizam ini sembang. Okey, apa yang mereka tengah sembang tu? Okey, kita baca sama-sama Nizam, pakaian tradisi orang Melayu cantik. Okey, kita tengok pula. Benar. Jagu, pakaian orang Melayu menarik. Okey, Jagu cakap apa pula? Lelaki Melayu memakai baju Melayu dan seluar panjang. Mereka juga memakai samping dan songkok. Jadi, Nizam cakap apa pula? Wanita Melayu pula memakai. Kamu kena cari dekat sini. Mana pakaian wanita Melayu dekat ini? Jadi, ambil maklumat dekat sini dan kita sampaikan maklumat. Kita boleh tulis wanita Melayu pula memakai baju kurung, tudung dan juga kain batik. Jadi kita cuba tengok satu-satu pakaian tradisi yang dipamerkan di sini. Jom. Baiklah, tadi Nizam dengan Jagu melawat muzium tradisional, pakaian tradisional. Jadi kali ini cikgu bawa kamu pula ikut ke muzium pakaian tradisional cikgu. Okey, berdasarkan maklumat yang tadi buku teks dah bagi, cikgu dah kumpulkan beberapa gambar untuk kamu lihat. Seperti ini maklumat pertama, pakaian lelaki Melayu. Pakaian lelaki Melayu. Seperti kamu tengok gambar, ini adalah lelaki dewasa dan ini adalah kanak-kanak lelaki memakai baju Melayu. Baju Melayu bersama dengan songkok. Songkok. Ada samping. Ini samping pelikat dia tulis kat sini kat gambar tadi. Ini adalah samping kain songket Kemudian ada seluar panjang. Jadi ini adalah pakaian lelaki Melayu. Pakaian lelaki Melayu ini sebenarnya adalah pakaian tradisi dari zaman berzaman dan ini sebenarnya sudah sedikit ubah suai sikit. Tapi ini yang pakaian yang kita pakai sekarang. Kamu pakai kan baju ni. Hari Jumaat pakai. Hari Raya pakai. Kalau ada sambutan apa-apa kamu pakai kan. Ini adalah pakaian lelaki Melayu. Bagi murid Melayu lah. Kemudian kita tengok pakaian perempuan Melayu.
Okey, baju kurung. Okey, mereka pakai baju kurung. Tudung. Okey, ini pakai tudung. Ini kanak-kanak tak pakai tudung lah. Kemudian kain batik. Okey, ada pagat jenis baju kurung. Okey, ini baju kurung yang terkini yang orang pakai. Okey, macam-macam jenis baju kurung. Baju kurung pahang, baju kurung moden. Banyak sangat jenisnya. Inilah contoh sedikit sahaja. Jadi kita tengok seterusnya. Baiklah, tadi kamu tengok pakaian baju Melayu lelaki, kan? Sekarang ini cikgu bawa kamu balik, mengimbau kembali sejarah pakaian rakyat biasa zaman kerajaan Melayu awal. Okey, kerajaan Melayu awal. Mula-mula zaman dulu, zaman dulu cikgu pun tak hidup zaman dulu tu. Mereka sebenarnya tidak berpakaian. Baju mereka tak ada. Seluar ada. Seluar orang tengok seluar dengan kain ada. Seluar pun pendek bawah lutut. Okey, dan mereka zaman dulu dilengkapi masing-masing kena ada keris untuk pertahanan diri. Okey, dulu bukan macam zaman sekarang. Dulu mereka hidup di hutan. Jadi perlu ada keris untuk pertahanan diri daripada haiwan. Okey. Kemudian dah beralih zaman, dah beralih abad, dah mula memakai pakaian. Okey, mungkin sudah mereka pandai sudah buat pakaian, jadi mereka pun dah pakai dah baju. Kalau tengok dah pakai baju tapi lengan pendek, kan? Lengan ni terdedah, kan? Kemudian dah mula lengan dah mula panjang sikit kat siku. Kemudian tambah lagi lengan. Seluar pun sudah makin panjang. Okey, ikut peredaran zaman, dan ini mungkin kenapa berubahnya baju ini mungkin dari segi faktor cuaca, faktor orang zaman dulu datangnya orang-orang dari luar, jadi mereka tengok pakaian-pakaian orang luar datang, semua berpakaian cantik, jadi mereka pun tambah-tambah. Okey, kemudian beralihlah ke era fasa-fasa tahun-tahun yang mula berpakaian lengkap macam ni. Nampak siap ada. Dulu pakai ikat dekat kepala sahaja, kan, untuk ikat rambut, untuk kemaskan rambut. Sekarang sudah ada pakai penutup kepala. Okey, penutup kepala ni kaum mana-mana pun akan pakai penutup kepala. Kenapa pakai penutup kepala cikgu pun tak tahu, tapi ni mungkin adalah salah satu tradisinya lah, kan. Dulu ada keris. Ini mungkin pakaian orang bangsawan, orang kaya-kaya. Ini orang kaya. Kalau kita tengok baju mereka pun cantik apa ni, kemungkinan besar inilah pakaian orang kaya-kaya. Cikgu pun tak sempat lagi nak menjelajah sejarah orang Melayu lagi. Okey, kemudian sudah beralih zaman, pakai pakaian macam ini. Lebih santai, kan, nampak pun lebih selesa untuk pakai. Dah tukar kepada songkok. Dulu pakai terkolok, sekarang sudah pakai songkok. Okey. Jadi kita tengok seterusnya. Baik, kita tengok pula sejarah baju perempuan Melayu. Di zaman dulu cikgu kata ini kerajaan dari kerajaan Melayu Siam. Kalau kamu tengok zaman sekarang pun Siam, kerajaan Melayu Siam, mereka hanya berpakaian kain batik, mereka hanya ikat di sini sahaja, tak ada yang terdedah. Kalau kamu tengok pakaian Siam, tradisi mereka memang pakai ikat dekat dada sahaja, macam tu. Tapi kemudian datang kerajaan Melayu Melaka awal, sudah mula berpakaian, sudah mula tutup lengan. Okey, kain batik sudah ada ditutup dengan selendang. Okey. Kemudian kerajaan Melayu Melaka pertengahan makin labuh, makin labuh, lengan makin panjang. Kemudian masuk kerajaan Melayu Melaka, zaman kemuliaan Melayu Melaka, mula tutup tudung. Kenapa mula tutup kepala? Okey, pada zaman ini sebenarnya Islam sudah mula masuk ke tanah Melayu. Jadi mereka pun sedar akan nak menutup aurat. Jadi mula pelan-pelan tutup. Okey, ini zaman dulu. Kemudian masuklah zaman tok nenek moyang kita. Ini mula pakai pakaian yang ini pakaian datang dari baju kurung. Macam ni, ini baju kurung zaman dulu, baju kurung sekarang semuanya kecil-kecil. Sekarang kalau dulu mereka pakai baju besar-besar. Okey, pakai kain pun jenis fabric yang lain. Dan ini sebenarnya kain, cikgu rasa kalau zaman sekarang kalau kita beli kain ini sangat mahal. Kain ini sangat mahal sebenarnya. Okey, lihat hasil dia cantik. Okey, corak-corak dia cantik, menarik. Inilah sejarah tentang macam mana bermulanya pakaian baju perempuan Melayu.
Okey, baik, kita tengok seterusnya baju kebaya. Okey, baju kebaya diperbuat daripada kain kasar. Kain kasar ni kain yang jenis sedikit kasar ni kasar lah kot kan sedikit kasar, sedikit dia kena serika lah. Kalau tak serika tak boleh lah sedikit keras Kemudian dipakai bersama kain batik atau songket. Kamu lihat dekat sini ni gambar zaman dulu lah. Gambar zaman dulu. Pakai kebaya. Kemudian pakai dengan kain. Ini kain macam kain plekat sikit kan. Kain batik mereka Kemudian kita sudah pakai dengan kain songket buat kebaya. Okey, kain songket buat kebaya. Cantik sangat kain songket ni, mahal ya. Susah sebenarnya kita nak beli sebenarnya Kalau nak beli macam ni cikgu rasa mungkin beratus-ratus ringgit Ini memang kain yang sangat cantik tenunan yang sangat cantik. Okey, kamu tengok lihat di gambar di bawah ini. Okey, ini kebaya juga. Tapi ini kebaya nyonya. Okey, dipakai oleh kaum peranakan. Okey, baba dan nyonya yang ada selalunya di Melaka lah Melaka ada banyak kaum baba dan nyonya, di Pulau Pinang juga ada ini pakaian dia. Kalau kamu tengok kebaya dia pun cantik, dia ada sulaman. Okey, sulaman kat tepi ni nak buat sulaman ni susah Ini kain kasar. Ini ada kain kasarnya. Okey, dia cantik. Ini adalah baju kebaya. Banyak jenis baju kebaya. Tapi ini adalah yang cikgu dapat kumpulkan. Baik, seterusnya kita pergi ke pakaian tradisi kaum India. Okey, kaum India. Perempuan lah pakaian sari. Okey, sari ini diperbuat daripada sehelai kain yang tidak berjahit sepanjang 4 ke 9 meter. Untuk pengetahuan kamu, sari ni sangat panjang. Dia tak berjahit macam baju kurung. Dia tak berjahit macam baju kebaya. Dia ada hanyalah sehelai kain yang panjang. Kamu cubalah minta ibu tunjuk 1 meter panjang mana. Kamu bayanglah, kamu tengok 4 meter dia nak pakai. Okey, si pemakai perlu memakai anak baju yang ketat sebelum sari dililit dari pinggang dan diselempang pada bahu kiri dengan 3 hingga 4 kali. Okey, sari ni 4 meter panjang ataupun lebih. Okey, dan sari tu dia ada macam-macam corak. Ada yang kosong apa semua, ada yang bercorak, dia macam-macam. Okey, kalau kamu tengok pada gambar ini, okey, ini sebenarnya datang dari satu helai kain yang satu sahaja, sama sahaja. Okey, tak ada potong-potong. Kita kena ikat keliling pinggang dulu. Okey, mula-mula pakai baju yang macam ini. Kalau kamu tengok ni baju ni. Baju ketat dekat dalam ni, selalunya dia sampai bawah dada sahaja. Pusat dia terbuka pusat terbuka. Jadi, kamu mula-mula kena lilit dekat pinggang. Tak tahulah berapa kali, cikgu pun pernah cikgu cuba pakai tapi memang cikgu tak reti pakailah. Okey, ni ikat-ikat last kali kita selempangkan ke bahu. Jadilah macam ini. Berapa kali dia hilit cikgu pun tak tahu. Okey, kena pakai pin lah kalau yang tak biasa. Kalau orang dia biasa tak pakai pin lah kot kan. Tapi kalau macam orang-orang muda sekarang ni rasanya kena pakai pin. Kalau tak, takut terkeluar, takut terlucut. Okey, kain. Kain sari sangat cantik, cikgu suka sangat tengok sebab dia ada macam-macam corak yang menarik. Okey, ni kain ni bayangkanlah ini warna ungu dan dia juga ada warna oranye. Satu kain yang sama tapi panjang. Okey, jadi ini adalah sari. Okey, pakaian tradisi India sebenarnya banyak selain pada sari, macam-macam jenis lagi. Okey, kamu boleh cari dekat Google apa lagi pakaian tradisi kaum India Seterusnya, cheongsam. Baju cheongsam, pakaian tradisi kaum Cina. Okey, untuk kaum Cina perempuan. Diperbuat daripada sutera. Kebiasaannya merah. Okey, merah ni warna tradisi kaum Cina. Kerana merah ni dianggap warna yang membawa ong. Ong ni maksudnya membawa untung kepada mereka Okey, diperbuat daripada kain sutera. Dekat sini ini bukan kain sutera cikgu rasa ni. Ni kain biasa saja kanak-kanak ni pakai. Ini kain sutera.
Okey, ada corak-corak dia berikutlah. Corak-corak dia kadang ada yang tenun. Tengoklah kemudian dia ada apa yang nak membezakan Cheongsam ni, awak tengok dekat tepi bahu ni. Dekat bahu ni. Ini yang menampakkan Cheongsam tu. Beza dia punya butang dia dengan butang baju Melayu, butang baju kurung lain dia butang ke tepi. Okey, cantik. Selalunya dia pendek lah, tapi ada juga yang kain labuh sampai ke bawah. Tapi dia akan terbelah kiri dan kanan. Okey. Jadi sebenarnya kalau kamu tengok kaum Cina sendiri pun mereka jarang pakai baju Cheongsam. Kenapa mereka jarang pakai baju Cheongsam? Sebab baju Cheongsam ini dibuat daripada kain sutera. Di mana kain sutera ini agak mahal. Okey, cikgu punya kawan-kawan cikgu yang Cina semua kadang-kadang cikgu tanya, kenapa tak pakai baju Cheongsam? Mereka kata mereka tak ada sebab baju tu mahal. Hanya akan dipakai bila mereka nak kahwin. Ataupun kalau mereka akan pakai untuk tahun baru Cina lah. Tapi memang jarang-jarang kita nak tengok cikgu pun tak pernah lagi pakai Cheongsam sebab nak cari baju Cheongsam ni susah juga. Okey, jadi inilah pakaian tradisi kaum Cina untuk perempuan. Jadi kita tengok hari ni cikgu nak berkongsi tentang galeri cikgu. Apa galeri cikgu tu? Pakaian-pakaian yang cikgu sendiri pernah lihat dan kita pakai pada zaman sekarang. Baiklah, yang kamu lihat di hadapan ini, ni gambar lama kan? Masih lagi gambar hitam dengan putih. Ini adalah atuk dan tok cikgu. Okey, atuk dengan nenek cikgu. Okey, mereka pakai baju orang zaman lelaki dulu dia dah mula pakai baju kemeja macam kamu sekarang. Kan kamu sekarang pun pergi sekolah yang lelaki pakai kemeja kan dengan seluar panjang, yang perempuan pakai baju kurung. Okey, ini apa yang nenek cikgu pakai adalah baju kebaya. Okey, baju kebaya yang dijahit dia sendiri Nenek cikgu adalah tukang jahit. Dia buat baju kebaya. Memang banyak baju kebaya yang dia buat dipakai dengan kain batik. Ini zaman tahun mungkin tahun belum merdeka lagi ni cikgu rasa belum merdeka lagi sebab ni memang zaman nenek cikgu masih muda lagi. Okey. Jadi ini pula gambar kakak dengan abang cikgu dengan anak buah cikgu. Okey. Kami menginspirasikan pakaian zaman dulu-dulu. Walaupun tengok cerita P. Ramlee pakai baju kotak-kotak kan, buat baju Melayu. Inilah kami cuba buat baju Melayu pakai kain kotak-kotak. Dan ini baju kebaya. Okey, pakai kain yang disulam ini kita cuba nak menghidupkan kembali tradisi-tradisi orang Melayu pakai dengan selempang kan. Inilah pakai dengan samping, ikat macam ni lagi Jadi kita cuba sama-sama cuba pakai balik baju-baju tradisi kita yang mana orang Melayu lah. Okey. Tak Melayu pun boleh je pakai, tak ada masalah. Okey, jadi macam kamu tengok, cikgu pun suka untuk pakai pakaian tradisi kaum lain. Contohnya kaum India. Okey, ini bukan sari Ini bukan sari. Cikgu tak silap cikgu ni. Cikgu pun tak tahu apa benda ni, tapi blouse lah blouse India kita pakai. Okay, ni anak murid cikgu dulu di sekolah asli. Walaupun kaum asli tapi dia tetap pakai baju tradisi kaum India. Dipakai dengan selempang. Tapi kita pakailah sebab kita Islam, kita pakai tudung lah kan. Kemudian kita pakai tangan lengan panjang untuk tutup aurat kita. Ni kamu pun boleh. Okay, baju ni taklah mahal sangat. Dalam 100 ke 90 macam tu jugalah kan. Tapi boleh pakai banyak kali. Okay, cikgu pakai masa merdeka tahun lepas. Okay, jadi kita pun boleh mencuba keunikan, kecantikan pakaian tradisi kaum lain. Jadi untuk pengetahuan kamu, sebelum cikgu kamu pindah ke Balai Sri Senayan, cikgu dulu mengajar kaum orang asli. Jadi cikgu sempatlah memakai pakaian tradisi mereka. Bukanlah tradisi sangat, tapi kalau orang asli ni dia ada banyak lah jenis banyak suku mereka. Jadi berbeza suku, berbezalah pakaian mereka. Jadi apa yang cikgu pakai dekat sini yang selalunya mereka akan pakai ialah selimpang yang diperbuat daripada daun dan juga bulang. Atas itu bulang dan selimpang. Okay, kita cuba kepelbagaian budaya yang ada di dalam Malaysia. Jadi cikgu sudah pun berkongsi pengalaman
Okey, macam mana pakaian tradisi yang ada. Okey, kamu pun walaupun baru berumur 7 tahun, cikgu berharap kamu sudah tahu banyak pakaian tradisi yang ada di Malaysia. Okey, boleh lepas ini minta ibu dengan ayah tolong buka dekat YouTube ke, cuba cari pakaian tradisi kaum yang selain daripada kaum kamu. Kalau kamu Melayu, cuba cari macam mana bentuk pakaian tradisi orang India, macam mana pakaian tradisi baba dan nyonya. Okay, macam mana orang Cina. Cuba belajar untuk kita lihat kepelbagaian dan keunikan yang ada di Malaysia. Jadi cikgu nak kamu buka buku aktiviti bahasa Melayu. Okay, buku jilid 2. Kita dah masuk buku jilid 2 warna pink. Okay. Okay, buka muka surat 1 dan kita akan buat sama-sama. Okay, buka muka surat ini paparan dia. Baik, kita tengok aktiviti 1, sampaikan maklumat. Okey, ada maklumat di sini. Kita baca sama-sama. Pakaian tradisi perempuan Cina. Okey, pakaian tradisi perempuan Cina. Apakah pakaian tradisi perempuan Cina itu? Cheongsam. Okey, ejaan dia Cheongsam. C-E-O-N-G-S-A-M. Cheongsam. Okey, di sini dia bagi tahu ciri-ciri Cheongsam. Okey. Yang pertama dia berkolar tinggi. Berkolar tinggi. Kamu lihat dekat gambar ini, nampak tak? Dekat atas ni ada kolar tinggi. Okey, macam baju lelaki ada collar kan? Tapi dia tinggi dekat sini. Okey, kemudian berbutang di bahagian bahu. Ni yang cikgu cakap tadi kan, dia ada butang dekat bahagian bahu. Itu unik dia tu, itu yang boleh kita nampak ciri Cheongsam, dia ada butang dekat bahagian bahu. Kemudian ada belahan di kiri dan kanan kain. Okey, kiri dengan kanan kain ni dekat sebelah paha ni dia ada belah. Okey, itu dia seksi sikit. Dia ada seksi sikit. Okey, kemudian diperbuat daripada kain sutera dan juga satin. Okey, antara kain sutera ataupun satin. Satin murah sikit lah. Okey, tapi kalau kain sutera memang mahal. Kemudian selalunya dipakai semasa Tahun Baharu Cina. Mereka jarang pakai untuk ni kecuali Tahun Baharu Cina ataupun majlis perkahwinan. Itu selalunya mereka pakailah. Okey, jadi ini adalah ciri-ciri pakaian tradisi perempuan Cina iaitu Cheongsam. Baik, kita tengok dekat bawah. Apa yang kamu kena sampaikan? Kat sini kamu kena tulis kembali maklumat yang ada pada bahagian atas tadi. Okey, ciri-ciri ini nanti kita tulis balik dekat sini. Okey, jadi rakan-rakan. Okey, rakan-rakan. Cheongsam ialah pakaian tradisi perempuan Cina. Cheongsam. Okey, kamu ambil balik ciri-ciri, kamu tulis dekat sini. Gunakan kata hubung yang sesuai. Cheongsam berkolar tinggi. Okey, nampak? Ni dah nombor 1 sudah. Cheongsam berkolar tinggi. Sambung dengan bawah. Dan. Okey, guna dan. Kata hubung dan. Berbutang di bahagian bahu. Okey, titik. Okey, Cheongsam berkolar tinggi dan berbutang di bahagian bahu. Kemudian kita sambung balik, kita ambil balik. Cheongsam juga ada belahan di kiri dan kanan kain. Okey, ambil balik. Cheongsam juga ada belahan di kiri dan kanan kain. Noktah. Okey, noktah. Dan kita sambung balik ini, ciri yang ini pula. Ianya diperbuat daripada kain sutera dan satin. Okey, ianya diperbuat daripada kain sutera dan satin. Noktah. Okey, seterusnya Cheongsam selalunya dipakai semasa
Tahun Baharu Cina. Noktah. Okey. Jadi ini kamu boleh tulis. Boleh juga kamu nak tukar-tukar. Ini ke bawah tu ke atas ke, tidak ada masalah. Kamu boleh tukar. Ikut kreativiti kamu macam mana nak tulis. Ini adalah contoh yang cikgu beri. Ini contoh paling senang lah. Okey, kamu nak tukar, nak mudahkan lagi ke, nak tambah lagi ke pun tidak ada masalah. Asalkan guna balik bahan yang ada ini. Okey, cikgu harap kamu boleh buat untuk tugasan yang pelajaran kedua ini. Okey. Jadi murid-murid, sempena bulan kebangsaan ini, okey, kita sama-sama raikan kemerdekaan kita dengan apa? Tunjukkanlah bagaimana pakaian tradisi kita kepada orang luar. Banggakanlah, berbangga dengan kamu punya pakaian. Kalau kamu orang Melayu, pakailah baju kurung, pakailah baju kebaya. Tapi kamu juga boleh berbangga dengan pakaian kaum Melayu yang ada di Malaysia. Boleh juga pakai macam cikgu pakai. Okey, jadi cikgu harap kamu sudah sedikit mengetahui tentang pakaian tradisi yang ada di Malaysia. Okey, kamu boleh minta tolong ibu dengan ayah. Nak tengok lagi gambar-gambar lain pun boleh. Minta bantuan ibu dengan ayah. Okey, jadi hari ini selesai sudah pelajaran kita. Kita jumpa di minggu hadapan. Baik. Terima kasih. Jumpa lagi.